Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini kita diberikan lagi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini, dan masih lagi kita diberikan kesempatan untuk kita dapat menghadiri majlis ilmu secara online bersama dengan Kubak Center. Dan pagi ini insya-Allah seperti biasa kita akan sambung pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Masih lagi kita berada dalam surah Al-Waqi'ah, dan insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang ayat yang ke-51 dan seterusnya. Seperti biasa, sebelum kita memulakan perbincangan berkenaan dengan tafsir, sama-sama kita baca insya-Allah ayat yang ke-51. Kita baca dahulu hingga ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله العظيم. Baik, sebelum kita pergi kepada makna ayat yang ke-51, elok kita melihat kembali ayat yang kita telah pelajari pada sesi yang lepas, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Ashabus Shimal. Ashabus Shimal, bahawa mereka ini ditempatkan dalam air yang panas menggelegak, dan juga dalam mendapat naungan yang panas, yang tidak ada keselesaan. Dan juga Allah Ta'ala menceritakan sifat mereka ini, yang mana mereka pada ketika hidup di dunia dahulu, mereka ini mutsrafin, mereka bersenang-senang dengan nikmat yang Allah berikan, tetapi mereka wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim, tetapi mereka berkeras mahu meneruskan dosa yang besar, atau dalam setengah tafsir disebutkan dan al-hinsil azim, iaitu syirik. Mereka masih lagi berterusan dalam melakukan syirik, walaupun hari-hari menikmati nikmat yang Allah berikan pada mereka. Dan sifat lain mereka ialah mereka ini pada ketika hidup di dunia dahulu, mereka ini mempertikaikan dan tidak mempercayai kebangkitan semula. Tidak mempercayai kebangkitan semula pada hari akhirat. Maka mereka mengatakan, bagaimana adakah ni bukanlah bertanya, tapi maksudnya engkar. Bagaimana mungkin kalau kami mati dan menjadi tanah dan menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan semula. Bagaimana pula bapa-bapa kami yang terdahulu, nenek moyang kami yang terdahulu, mereka akan dikembalikan semula. Maka Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW, Qul, katakanlah wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang-orang yang awal dan orang-orang yang akhir, maknanya seluruh manusia dari awal sehingga akhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, semuanya itu akan dihimpunkan pada waktu hari yang maklum, yang telah diketahui, iaitu hari akhirat. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita semua bahawa perhimpunan seluruh manusia pada hari akhirat itu adalah suatu yang maklum, suatu yang pasti. Kemudian barulah masuk ayat yang ke-51. Setelah manusia mengetahui bahawa Allah Ta'ala akan membangkitkan semula manusia,
Tapi apa yang terjadi? Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, al-mukazzibun, lagi yang sesat, lagi mendustakan. Apa yang akan terjadi? La akiluna min syajarin min zakum. Kamu semua, iaitu orang-orang yang sesat, yang mendustakan hari akhirat, pasti kamu akan memakan daripada pokok zakum, daripada pokok zakum. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah, kita mohon dijauhkan, mohon Allah Ta'ala jauhkan daripada menjauhkan kita daripada memakan pokok zakum. Baik. Jadi summa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Digunakan summa di sini, kalimah ataupun lafaz summa ni menunjukkan apa? Menunjukkan masa. Ada jarak masa. Ada, makna kata bukan berlaku sejurus selepas itu. Summa, kemudian summa innakum, kemudian sesungguhnya kamu. Jadi bila kata kemudian ni, maknanya ada masa, jarak masa. Maka ayat ini merujuk kepada siapa? Siapakah yang kemudiannya memakan buah zakum? Maka jawapannya ialah orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa digunakan summa? Kerana memang orang-orang musyrikin itu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi makannya mereka, perbuatan mereka memakan buah zakum itu, dia berlaku pada hari akhirat nanti. Kerana itulah digunakan summa. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zakum. Perbuatan mereka makan tu yang sesuai dengan summa itu. Kerana perbuatan itu bukan sekarang di dunia, tapi di akhirat. Summa, nanti akan datang. Kemudian. Jadi perkara itu Allah Ta'ala gambarkan pada hari akhirat nanti, di mana salah satu azabnya ialah mereka akan memakan buah zakum. Buah daripada pokok zakum, ataupun pokok zakum itu sendiri. Jadi kemudian dalam ayat ini ada disebutkan tentang zakum, dan asal zakum, kalimah zakum asalnya adalah daripada kalimah tazaqqama yatazaqqamu tazakkuman, yang membawa maksud ibtala'a syai', ibtala'a syai' al-kariha bimasyaqqatin syadidah. Maksudnya adalah menelan sesuatu yang tak disukai dalam keadaan sukar. Nak telan satu benda yang tak suka, yang kita tak suka, dan bukan sahaja tak suka, bahkan nak telan tu pun payah. Ada benda yang kita tak suka, tapi kalau disuruh telan, bolehlah telan. Macam contoh ubat cecair, pahit. Kan, ubat yang cecair tu pahit. Kita memang tak sukalah, pahit. Tapi bila disuruh telan, dia lancar je, dia makna kata tak tersekat. Jadi azab tu kurang sedikit. Kesengsaraan itu tidaklah begitu dahsyat, sebab pada awal-awal saja, tapi bila dia dah masuk tekak tu, dia mengalir habis, licin. Tetapi zakum ini, tazaqqama yatazaqqamu tazakkuman ini, maksudnya ialah perbuatan menelan sesuatu yang tak disukai. Dalam masa yang sama, benda yang ditelan itu pula susah, payah nak ditelan. Masya Allah. Jadi inilah keadaan zakum yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran. Dan para ulama berbeza pandangan berkenaan dengan pokok zakum. Mereka berbeza pandangan, adakah zakum ini adalah suatu pokok yang memang ada di bumi ini, di dunia ini, lalu di-upgrade azabnya itu pada hari akhirat di dalam neraka, atau zakum adalah satu pokok yang memang tidak ada umpamanya, tidak ada contohnya di bumi ini. Para ulama berbeza pandangan. Para ulama berbeza pandangan. Jadi kata Qutrub, zakum itu ialah satu pohon yang pahit. Yang mana apa? Yang mana ada wujud di Tihamah. Tihamah ni maksudnya di tanah Arab. Di kawasan tanah Arab, di bahagian selatan,
selatan Jazirah Arab. Selatan Jazirah Arab, iaitu apa ni, semenanjung tanah Arab yang mana dekat dengan Yaman, hampir dengan Yaman. Maknanya belah selatan lah. Belah selatan. Kalau tengah tu Mekah. Utara dia Madinah. Di bawah Mekah tu jalan-jalan menghala ke Yaman, itulah namanya Tihamah. Kawasan yang panas terik, kawasan yang terkenal dengan padang pasir yang luas, yang terbentang luas. Maka di situ kata Qutrub adanya pokok yang pahit, itulah dia zakum. Jadi ada setengah ulama mengatakan zakum itu ada perumpamaannya, ada contohnya, misalannya di dunia ini. Seperti mana buah-buah dalam syurga, buah-buah dalam syurga, contohnya apa ni, Allah Taala berfirman wa talhim maudud. Sebelum ni kita ada sebutkan pisang yang tersusun. Jadi kita dapat bayangkan adanya pisang di dalam syurga, dan pisang yang ada di dunia ni adalah contoh kepada pisang yang ada di syurga. Cuma kecantikannya, keelokannya, kemanisannya, kesedapannya akan di-upgrade, akan ditambah dan ditingkatkan berkali-kali ganda daripada pisang yang ada di dunia. Jadi berkenaan dengan zakum pun hal yang sama. Ada ulama yang mengatakan zakum memang ada di bumi. Memang ada di bumi, dan nanti di akhirat lebih dahsyat lagi keperitannya. Jadi buah zakum ini atau pokok zakum ini pokok yang beracun. Kerana itu Syekh Tantawi rahimahullah taala kata zakum itu, kata beliau, qila, dikatakan huwa syajarun sam, pokok yang beracun. Mata masahu jasadu insanin tawarrama hadzal insan wa mata. Apabila seorang manusia menyentuh jasadnya, menyentuh pokok tersebut, maka akan tawarrama, akan bengkak manusia tadi, jasadnya, dan dia akan mati. Masya Allah. Bayangkan kalau di dunia macam tu keadaan dia, macam tu keadaan zakum, kalau mengikut pendapat yang pertama ni, bagaimana nanti di akhirat? Masya Allah. Kalau kena kulit sahaja pun sudah bengkak, sudah gatal ke, bengkak ke, ruam ke, apa ke, bagaimana nanti kalau di akhirat? Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pokok zakum. Ini tadi kalau kena pada jasad, tapi kalau makan lagilah dahsyat. Benda yang memudaratkan bahagian luar ni, kalau kita makan lagilah, Masya Allah, lagilah, makna kata dia akan memudaratkan bahagian dalam badan kita, perut kita. Sebab itu siapa yang makan zakum ini, disebutkan dalam tafsir, perutnya akan panas dan dia akan minum air sebanyak-banyaknya. Nanti dia akan sebutkan, nanti akan datang berkenaan dengan perkara itu. Manakala pendapat kedua, sebahagian ulama cenderung untuk mengatakan bahawa pokok zakum itu ialah pokok yang memang tidak ada kewujudan dan contohnya di dunia ini, di bumi ini, tak ada. Tak ada contoh, tak ada semisalnya, tidak ada misalannya di dunia ini, pokok zakum. Dan mereka berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, dalam surah As-Saffat. Allah kata berkenaan dengan pokok zakum, sesungguhnya ia, iaitu pokok zakum, pokok yang keluar daripada kerak jahim, kerak api neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, dia punya pucuknya, hujung-hujung pucuk pokok itu seperti seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Masya Allah, kepala-kepala syaitan. Ya Allah, rupanya saja pun sudah mengerikan, sudah menyebabkan orang merasa takut. Apatah lagi kalau disuruh makan, la akiluna min syajaratin min zakum. Allah, ya Allah. Jadi dalam menafsirkan ayat tadi, ayat 64 dan 65 daripada surah As-Saffat, kata Imam Tahir Ibn Ashur, Al-Quran apabila menceritakan sifat zakum dalam surah Saffat tadi, apabila Al-Quran menceritakan dengan teliti sifat zakum itu, maka itu menunjukkan bahawa zakum itu, pokok zakum, ia bukanlah satu pokok yang kita sudah ketahui. Itu cara Imam Ibn Ashur faham. Imam Ibn Ashur faham, kalau Allah Ta'ala dah sebutkan innaha syajaratun takhruju min aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, itu menunjukkan bahawa zakum yang dimaksudkan dalam Quran itu bukan zakum yang kita faham.
Dan zakum itu memang kita tak tahu apa dia. Maknanya maknanya ialah zakum yang disebutkan dalam Quran, tak kiralah mana-mana ayat, dalam surah Al-Waqi'ah ke, dalam surah lain ke, ia bukanlah suatu pokok yang ada misalnya di dunia ini. Ini kalau mengikut pendapat yang kedua. Kedua-dua pendapat ini ada disebutkan oleh Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala secara ringkaslah. Kemudian saya carilah dengan daripada sumber-sumber yang lain. Jadi itulah penerangan yang boleh kita sampaikan. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat ini, 2 kali Allah Ta'ala ulang min. Min 2 kali. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zakum. Maka para ulama yang membahaskan dengan panjang lebar berkenaan dengan min ni. Min ni min jenis apa ni? Jadi Imam Asy-Syaukani mengatakan boleh ditafsirkan dengan 3. Boleh kita katakan min yang awal tu min ibtida'. Min yang menunjukkan permulaan. Jadi kalau begitu maksud ayat ini ialah kamu akan makan bermula daripada pokok daripada zakum. Manakala min yang kedua ialah min bayaniyah. Min bayaniyah maksudnya apa? Maksudnya pokok itu penerangannya ialah zakum. Jadi pokok sama dengan zakum. Jadi dia tak ada beza. Pokok zakum itulah dia. Pokok itulah zakum, zakum itulah pokok. Syajar itu pokok, syajar itu zakum, zakum itu ialah syajar. Min syajarin min zakum. Jadi kalau mengikut tafsiran begini, maksudnya ialah kamu pasti akan makan bermula daripada pokok zakum. Dan ini akan diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam ayat-ayat seterusnya di mana Allah Taala mengatakan hadza nuzuluhum yaumaddin. Kata Syekh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Allah kata bahawa makanan ini yang Allah Taala sebutkan ini adalah nuzul, dan nuzul itu ialah hidangan pertama yang dimakan oleh seorang tetamu. Jadi kalau dilihat kepada ayat tersebut dan juga tafsiran Asy-Syaukani, maka sesuailah dikatakan bahawa min di sini maknanya min ibtidaiyah. Min yang menunjukkan permulaan. Mula-mula sekali dia akan makan makanan yang mula-mula dimakan oleh ahli neraka ialah zakum. Dan juga boleh juga kata Imam Asy-Syaukani kita tafsirkan dengan cara yang kedua, iaitu kita katakan bahawasanya yang pertama, min yang pertama itu ialah min mazidah ataupun min zaidah, min tambahan. Min tambahan ni maksudnya apa? Maknanya kita boleh cabut. Kalau dalam terjemahan kita boleh abaikan min itu. Contohnya dalam ayat tadi kata la'akilu min syajarin min zakum, kita boleh boleh ketika nak menterjemahkan kita tak perlu menterjemahkan min, sebab min tu hanya tambahan saja. Tak perlu kita kata mereka akan makan daripada, tak payah. Sebab daripada itu ialah huruf tambahan. Ini kalau kita katakan bahawa min itu zaidah lah. Ya. Manakala min yang kedua pula ialah min bayaniyah. Min bayaniyah yang menunjukkan bahawa syajar dengan zakum ialah benda yang sama. Syajar itulah zakum, zakum itulah syajar. Ataupun cara ketiga kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, boleh juga ya kalau sekiranya yang kedua itu yang zaidah. Huruf kedua, min yang kedua itulah yang zaidah, yang mazid. Kalau istilah yang digunakan oleh Imam Asy-Syaukani mazidah, iaitu tambahan. Jadi dalam terjemahan tak perlu kita kata la'akiluna min syajarin min zakum, mereka akan makan daripada pokok daripada zakum. Tak payah, terus saja daripada pokok zakum. Daripada pokok zakum. Daripada yang kedua tu kita tak perlu terjemah pun tak apa, kerana ianya adalah tambahan. Min yang kedua adalah tambahan. Manakala min yang pertama dia sama seperti tadilah, iaitu min yang menunjukkan ibtida', permulaan. Jadi kalau kita tahu benda ni, maka kita akan kita akan faham. Kita akan faham bagaimana sebenarnya semua huruf-huruf dan kalimat dalam Quran tu semuanya ada fungsinya. Ada fungsinya. Hatta bagi yang mengatakan bahawa adanya huruf zaidah ataupun mazidah, itu pun ya sebenarnya mazidah itu pun dia ada fungsinya kalau kita dalami lagi.
Dan ada juga ulama seperti Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala yang tidak bersetuju kita mengatakan dalam Quran ada mazidah, ada huruf tambahan. Tak ada. Kata beliau semuanya ada fungsi. Semuanya ada fungsi. Kalau dicari, difikirkan dengan qawaid lughah, qawaid bahasa Arab, kita akan jumpa fungsinya. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, famaliuna minhal butun. Maka kamu pasti akan memenuhkan perut kamu daripadanya. Maksudnya apa? Maksudnya kamu pasti akan makan. Ya, wahai orang-orang yang mendustakan dan yang sesat dan mendustakan hari kiamat atau mendustakan kebenaran, kamu pasti akan makan pokok zakum sehingga penuh perut kamu. Penuh perut kamu. Kenapa nak makan penuh? Kenapa nak makan sampai penuh perut? Sedangkan kita tahu bahawa pokok zakum itu ialah pokok yang tak sedap. Bahkan manusia tidak menyukainya. Dan nak menelannya pun adalah suatu yang sukar. Tapi kenapa Allah Ta'ala khabarkan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mereka akan dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti, mereka makan zakum sehingga penuh perutnya. Kenapa? Kata Syekh Tontawi, kerana apa? Kerana terlalu lapar. Akibat terlalu lapar di dalam neraka dan tidak ada cara lain untuk memenuhkan perut, maka mereka akan penuhkan perut mereka dengan memakan pokok zakum. Ya Allah. Tengok bagaimana Allah Ta'ala betapa kerasnya azab yang Allah Ta'ala sediakan. Kerana Allah Ta'ala dah beri masa dalam dunia ni. Allah dah bagi masa supaya apa? Supaya kita beriman, percaya pada Allah, percaya pada apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, percaya pada hari akhirat. Tapi tak nak percaya, maka itulah balasannya. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala digunakan minha. Famali'una minhal butun. Kata Syekh Tontawi rahimahullah ta'ala, minha itu dhamir itu kembali kepada syajar. Sebab apa? Sebab kalimah syajar boleh dikatakan sebagai semakna dengan syajarah. Jadi dia adalah muannas. Ataupun kata Syekh Tontawi, boleh juga minha itu, dhamir itu kembali kepada syajar kerana syajar itu ialah muannas. Apabila jamak itu bukannya benda yang berakal. Apabila benda itu bukan benda yang berakal, syajar, pokok tak berakal, dan dia dijamakkan. Syajarah satu pokok, syajar maknanya banyak. Apabila dia dijamakkan, maka dia adalah muannas walaupun tidak ada ta marbutah, tidak ada ta di hujungnya. Jadi maka dia adalah muannas, perempuan. Maka bolehlah dikatakan minha. Famaliuna minha ay minasyajar al-butun. Maka kamu semua akan memenuhkan, ataupun mereka yang mendustakan ayat Allah, mereka yang mendustakan hari kiamat akan memenuhkan perut mereka dengan apa? Dengan pokok, dengan memakan pokok tadi. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasharibuna 'alaihi minal hamim. Fasharibuna 'alaihi minal hamim. Maka kamu pasti akan meminum air yang sangat panas. Ya Allah. Kamu semua tu maksudnya apa? Iaitu orang yang tadi, ayyuhadhdallunal mukadzibun. Wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan hari kiamat, kamu akan minum daripada air panas. Dan dalam ayat ini ada alaiha, fasharibuna alaihi minal hamim. Maka kamu akan minum alaihi. Alaihi itu maksudnya apa? Maksudnya disebabkan makannya kamu tadi. Minal hamim. Kamu akan minum daripada air yang panas. Alaihi itu ialah itu. Ulama bahaskan panjang lah. Tapi dalam tafsir Syekh Tontawi dikatakan bahawa alaihi, dhamir pada alaihi itu kembali pada al-akl.
Dari mana datangnya al-akl? Tak ada pun disebut dalam ayat. Kata Syekh Tantawi, al-akl itu dapat difahami, diambil kefahamannya daripada kalimah la'akilun. Kan sebelum tu ada disebutkan la'akiluna min syajarin min zakum, ya, la'akiluna min syajarin min zakum. Jadi dalam kalimah la'akilun itu adanya akl, adanya dapat diambil, dapat difahami adanya makan, akl. Jadi al-aklu tu itulah yang dikembalikan dhamir kepadanya. Jadi maknanya la fasharibuna alaihi minal hamim, maksudnya kamu akan minum disebabkan makan zakum tadi, kamu akan minum daripada hamim, air yang panas menggelegak. Air yang panas menggelegak. Ya Allah. Yalah, apabila mereka ni makan buah zakum, mereka ni makan pokok zakum, ya, maka apa yang terjadi ialah, kata Syekh Tantawi, perut mereka akan panas. Perut mereka akan panas dan mereka akan merasakan dahaga yang teramat sangat. Dan mereka, oleh kerana itu mereka terpaksa minum. Dan Allah Ta'ala tidak menyediakan minuman yang menyelesaikan masalah mereka. Minuman yang menyenangkan mereka, tak ada. Yang disediakan ialah hamim, iaitu air yang terlalu panas, air yang menggelegak. Maka mereka pun minum. Ya Allah. Fasharibuna alaihi minal hamim. Kemudian Allah ulang lagi, fasharibuna syurbal him. Maka mereka akan minum seperti minumnya unta yang terkena penyakit huyam. Unta yang terkena penyakit. Kenapa diulang fasharibun? Syaribun tu 2 kali. Fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him. Sebenarnya kalau ikut ayat biasa boleh saja digabungkan. Fasharibuna alaihi minal hamimi syurbal him. Tak perlu ulang syaribun. Tetapi diulang mesti ada makna. Ni kita kena faham. Setiap ayat, kalimat dan juga huruf dalam Quran, tidak ada satu pun yang sia-sia. Semua ada makna. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, diulang fasharibun itu untuk memberikan makna takkid, untuk memberikan penegasan. Apa yang nak ditegaskan? Nak ditegaskan bahawa ahli-ahli neraka itu, mereka memang pasti akan minum air tu, walaupun mereka tahu air tu panas, walaupun mereka tahu air itu menyakitkan mereka dan tidak menyenangkan mereka. Mereka tahu, tapi mereka fasharibun. Allah kata mereka akan minum. Nak memberikan penegasan bahawa pada ketika itu tidak ada jalan lain untuk mereka lari, tidak ada jalan keluar, tidak ada cara lain tidak ada alternatif lain, tidak ada pilihan lain selain satu je pilihan, iaitu mereka kena minum. Sebab kalau mereka tak minum, pokok zakum yang ada dalam perut mereka itu menyakitkan mereka. Kalau mereka tak minum, lagi masalah. Jadi tak apalah, biarlah macam tu, biarlah panas pun mereka terpaksa minum. Kerana itu Allah nak gambarkan keadaan ahli neraka, mereka terpaksa minum. Kerana itu diulang, fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him. Dan fasharibun yang kedua itu, Allah kata fasharibuna syurbal him. Mereka akan minum seperti minumnya al-him. Him ni apa dia? Ulama panjang lebar bahas tentang him. Him ini ialah sifat. Him ialah sifat. Sifat yang bermaksud sakit. Sakit tertentulah nanti akan diceritakan. Tak pun saya cerita sekarang lah. Him itu ialah sakit. Penyakitnya nama al-huyam. Huyam. Jadi unta yang bersifat dengan sakit tersebut, yang mengalami sakit tersebut dipanggil him. Kalau satu unta, him tu jamak. Kalau unta tu seekor dan unta tu muzakkar, unta tu unta jantan, maka dipanggil sebagai ahyam. Kalau unta tu betina, dipanggil haima. Jangan buah nama anak pula. Jangan bubuh nama anak kan. Pakcik, nama anak pakcik siapa? Nama anak abang siapa? Siti Nur Haima. Sudah. Haima itu ialah unta betina yang berpenyakit huyam. Huyam tu pula apa dia? Huyam itu ialah, kata Syekh Tantawi,
iaitu sejenis penyakit yang menimpa unta, yang menjadikannya, yang menyebabkan dia akan minum seminum-minumnya tanpa dia rasa puas. Huyam itu ialah satu penyakit, kalau terkena pada unta, unta tu dia akan minum tak puas-puas sehinggalah dia mati. Sehingga dia mati. Kalau tak mati pun dia akan sakit. Kita tak tahulah, saya pun tak tahulah, sebab kita orang Melayu kan, kita dalam sepanjang hayat kita berapa kali je kita tengok unta kan. Selain daripada unta yang kita tengok dalam gambar lah, yang unta yang betul-betul kita tengok depan mata kita, hanya berapa kali je. Boleh jadi tak lebih daripada bilangan jari kita. Kan? Jadi kita tak tahulah, tapi orang Arab mereka tahu. Mereka kata ada satu penyakit namanya huyam. Kalau unta jantan yang terkena penyakit itu, maka sifatnya ialah ahyam. Kalau unta betina yang terkena penyakit huyam dipanggil haimak. Kalau unta ramai pula, banyak unta yang terkena penyakit itu dipanggil ibil him. Al-ibilul him. Unta yang berpenyakit huyam. Penyakit huyam apa dia? Satu penyakit yang kalau kena unta, maka unta akan sentiasa minum, tidak berhenti-henti, tidak puas, dia akan terus minum sehinggalah mati. Sehingga dia mati. Jadi fasyaribuna syurbal him. Kalimah al-him di sini ialah sifat. Mausufnya tidak ada. Ada sifat tapi tidak ada objek yang disifatkan. Maka ini dipanggil mahzuf. Ya, mausufnya telah dimahzufkan, maka takdirnya ialah al-ibil al-him. Fasyaribuna syurbal ibilil him. Mereka akan minum, ataupun kamu, iaitu orang-orang yang dhalun al-mukadzibun, kamu akan minum seperti minumnya unta yang terkena penyakit him. Itu satu tafsiran, dan itulah yang ditafsirkan, yang dikatakan oleh Ikrimah, Qatadah dan lain-lain. Ada juga tafsiran yang lain yang mengatakan al-him ialah tanah yang lembut. Al-him, kalau mengikut tafsiran yang lain, ialah tanah yang lembut. Tafsiran ini dikemukakan oleh Imam Ad-Dhahhak dan juga Ibnu Uyainah. Kata mereka berdua, al-himu al-ardus sahlatu dhatur ramli. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, al-him tu kata Ad-Dhahhak dan juga Ibnu Uyainah, maksudnya ialah tanah yang lembut, yang berpasir. Jadi kalau tanah tu berpasir, contohnya macam pesisiran pantai, kalau kita curah air, adakah dia menakung air? Adakah terdapat kesan air di atasnya? Tak ada kan? Jadi seolah-olah air yang kita curahkan itu tidak memberikan kesan. Kerana apa? Kerana air tadi lalu macam tu je, dia akan masuk ke dalam, dan dia tidak akan membasahkan dan tidak juga meninggalkan bekas pada permukaan tanah tadi. Maka begitulah disifatkan fasyaribuna syurbal him. Kamu semua wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan hari kiamat, nanti kamu di akhirat kamu akan minum seperti menyerapnya tanah yang lembut. Kamu akan minum air yang panas menggelegak, dan minuman yang kamu minum itu tidak memberikan kesan apa-apa kepada kamu, seperti mana tanah yang lembut meminum air, iaitu menyerap air dan tidak memberikan kesan pada permukaannya. Itu kalau mengikut tafsiran yang kedua. Masya Allah. Jadi Quran ni Masya Allah, kadang-kadang satu kalimah itu boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran, tetapi penghujungnya sama. Kalau kita lihat tadi kan, al-him boleh ditafsirkan sebagai unta yang berpenyakit, dan boleh ditafsirkan sebagai tanah yang lembut. Tapi penghujungnya sama. Kesudahannya ianya membawa satu makna, iaitu air yang diminum ataupun minuman yang diminum oleh ahli neraka, sedikit pun tidak dapat menghilangkan dahaga mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkanlah. Kita belajar ni supaya kita beriman dengan dia, beriman dengan apa yang difirmankan, dan supaya apa? Supaya dengan iman tersebut Allah Ta'ala jauhkan kita. Sebab yang dikenakan azab ini ialah orang-orang yang mendustakan, bukan orang-orang yang mempercayainya. Kalau kita percaya, yakin perkara yang dikhabarkan ni akan berlaku, maka kita tidak akan minum. Tapi kalau kita tak percaya, kita menolak, yang itulah yang masalah. Orang-orang begitulah yang akan dikenakan azab ini.
fasharibuna syurbal him. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, hadza nuzuluhum yaumaddin. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah nuzul, iaitu hidangan mereka pada hari ad-din, hari akhirat. Jadi ayat ini mempunyai satu unsur balaghah iaitu apa dia? Yang disebut sebagai tahakkum. Disebut sebagai tahakkum. Bukannya tahakkum, bukannya ha nipis, ha besar, ha bulat. At-tahakkum, iaitu ejekan. Bagaimana dikatakan ejekan? Bagaimana ayat ni dikatakan tahakkum? Kerana kata para ulama seperti Syekh Tontawi dan lain-lain, bila Allah kata hadza nuzuluhum yaumaddin, zahir ayat itu menunjukkan nikmat. Ini adalah hidangan bagi mereka pada hari akhirat. Jadi bila kata hidangan, zahirnya maksudnya apa? Sedap, kenyang, menyeronokkan, menggembirakan. Tetapi bila kita tengok sifat-sifat hidangan itu, tak ada apa-apa pun yang menyenangkan. Semuanya adalah azab, sengsara dan mudarat. Maka inilah dikatakan mengejek. Kan? Mengejek. Sama seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berilah berita gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Azab yang seksa, azab yang pedih. Jadi bila kata fabashshirhum, berilah berita gembira, terbayang dalam fikiran kita bahawa kalau berita gembira maknanya syurga, nikmat, bidadari, makanan, minuman. Tetapi rupa-rupanya berita gembira yang dimaksudkan ialah azabin alim. Azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Jadi ini yang dipanggil sebagai tahakkum. Ya, kalimah nuzul itu hadza nuzuluhum yaumaddin, seolah-olah menunjukkan adanya kemuliaan, keseronokan, kebahagiaan. Tetapi sebenarnya yang dimaksudkan nuzul di sini ialah seksaan. Maka ini yang dipanggil sebagai tahakkum, iaitu ejekan. Ejekan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu khalaqnakum. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kamu, maka mengapakah kamu tidak membenarkan? Maka kenapa kamu tidak mempercayai? Kami yang menciptakan kamu, Allah kata, ya Allah. Ayat ini kata Syekh Tontawi, untuk menolak pengingkaran orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan semula. Kan, kamu wahai orang musyrikin, kenapa kamu ingkar? Kami ni, Allah kata, kami yang ciptakan kamu. Kan, dahulu kamu tak ada. Sekarang ni, kemudiannya setelah itu Allah Ta'ala adakan kamu. Allah Ta'ala ciptakan kamu. Kalau itu pun Allah Ta'ala boleh ciptakan, maknanya dari tiada kepada ada, apatah lagi nak membangkitkan manusia daripada kubur yang memang ada, sedia ada ajbuz zanab, tulang tungking ni tu ada. Kan dalam hadis disebutkan bahawa tulang tungking manusia, tulang belakang manusia yang paling hujung itu tidak dibinasakan oleh Allah. Itu tidak akan reput dimakan tanah. Itu memang akan kekal, dan dari situlah manusia akan dibangkitkan semula daripada hujung tulang tersebut. Tulang tungking yang paling hujung itulah yang daripada situ Allah Ta'ala akan ciptakan. Dia akan kembang dan akhirnya membentuk satu jasad yang sempurna. Nah, kalau Allah Ta'ala boleh menciptakan kamu wahai orang musyrikin daripada tiada apa-apa kepada ada,
Apatah lagi lah Allah Ta'ala nak menciptakan kamu daripada yang memang sedia ada, iaitu tulang tungking, ajbuz zanab. Lagilah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala kata, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kamu. Kata Imam Muqatil, maksudnya lah kami yang menciptakan kamu daripada tiada. Maka kenapa kamu tidak percaya yang kami ni akan membangkitkan kamu semula? Begitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, di sini ada satu persoalan dibincangkan oleh Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala. Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala kata, kalaulah ditanya oleh orang, kalau dipersoalkan, kenapa Allah Ta'ala menyatakan nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, sedangkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang-orang musyrikin Mekah itu memang mengiktiraf Allah itu yang menciptakan mereka. Contohnya dalam ayat Allah Ta'ala sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah. Dan sekiranya kamu bertanya pada mereka siapakah yang menciptakan mereka, pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi kalau begitu, kalaulah mereka itu mengiktiraf bahawa Allah yang menciptakan mereka, maka apa gunanya Allah Ta'ala mengatakan nahnu khalaqnakum? Dah mereka memang sedia maklum perkara tersebut dan meyakini perkara tersebut. Ini persoalan dia. Maka Syekh Tantawi sendiri memberikan jawapan. Ya, jawapannya ialah pengiktirafan mereka itu adalah seumpama tiada. Maknanya cakap mereka itu cakap kosong. Kata Syekh Tantawi, i'tirafuhum bimanzilatil adam. Pengiktirafan mereka yang Allah itu Maha Pencipta, menciptakan mereka, pengiktirafan mereka itu adam, seolah-olah tidak ada. Sebab apa? Sebab mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah tuhan-tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah dalam ibadat. Maka apa yang mereka katakan, wala in sa'al la yaqulunallah, mereka kata bahawa Allah yang menciptakan, itu sama sekali terbatal. Maknanya hanya mereka cakap kosong sahaja. Jadi bila mereka cakap kosong, maka hujah nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun itu masih lagi valid, masih lagi sah. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan begitu supaya apa? Supaya ilzam, nak paksa mereka supaya mereka percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mampu membangkitkan mereka semula. Ilzam wa tabkid, satu teguran, satu paksaan, celaan pada mereka, ya, supaya mereka ini percaya, yakin bahawa Allah Ta'ala mampu untuk membangkitkan mereka semula daripada kubur. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan 4 dalil. 4 dalil yang menunjukkan bahawasanya memang akan berlaku kebangkitan semula. 4 dalil yang menunjukkan bahawa kebangkitan semula pasti akan berlaku dan Allah Ta'ala mampu untuk melaksanakannya. Dalilnya itu semua dinyatakan dalam bentuk afara'aitum, afara'aitum, afara'aitum. 4 dalil. Kalau kita lihat, ya, ada 4 afara'aitum dalam ayat-ayat dalam surah Al-Waqi'ah ini. Yang pertama apa dia? Afara'aitum ma tumnun. Yang kedua ialah afara'aitum ma tahrusun. Yang ketiga ialah afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Dan yang keempat ialah afara'aitumun naral lati turun. 4 dalil, 4 hujah yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu Taala. Untuk apa? Untuk paksa mereka supaya percaya adanya, berlakunya hari kebangkitan semula. Baik, kita pergi pada satu-satu. Pertama sekali ialah afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Maka tidakkah kamu melihat apa yang kamu pancarkan? Maksudnya air mani yang kamu pancarkan. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu melihat air mani yang kamu pancarkan, yang kamu pancutkanlah, dari bahasa tu kita lembutkan sikit, yang kamu pancarkan. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakan air mani itu? Am nahnul khaliqun, kata Allah, atau kami yang menciptakannya? Jadi ayat ini kelihatan seperti soalan, afara'aitum ma tumnun. Sebenarnya bukanlah soalan yang nak tahu jawapan ya atau tidak. Ini dipanggil istifham takriri.
soalan yang menunjukkan memang benda tu berlaku, memang satu pengiktirafan dan untuk mengiyakan bahawa perkara itu berlaku. Jadi afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu melihat apa yang kamu, air mani yang kamu pancarkan? Maksudnya ialah memang kamu dah lihat, memang kamu dah lihat. Maknanya kamu tak ada nak kata ya atau tidak, memang ya dah. Itu maksudnya istifham takriri, pertanyaan yang jawapannya tidak ada lain melainkan ya. Itu namanya istifham takriri. Memang kamu sudah mengetahui yang memang kamu telah melihat apa yang telah kamu pancarkan, iaitu air mani yang kamu telah pancarkan. Dan dalam ayat ini kata Syekh Tantawi rahimahullah, ra'a di sini, afara'aitum, di sini bukanlah maksudnya lihat. Kalau ditakdirkan seorang itu dia memang tak pernah lihat air mani yang dia pancarkan, adakah maknanya ayat ini tidak sah untuk menjadi dalil untuk memaksa ataupun menarik dia kepada beriman kepada hari kiamat? Tidak. Melihat di sini maksudnya ialah alim. Kerana itu Syekh Tantawi kata waru'yah ilmiyah. Maksud ru'yah di sini, melihat di sini maksudnya ialah mengetahui. Jadi afara'aitum ma tumnun maksudnya kamu tak tahu ke? Bukan sekadar lihat, tapi maksudnya ialah kamu tak tahu. Bukankah kamu tidakkah kamu mengetahui apa yang kamu pancarkan, iaitu air mani? Mengetahui. Jadi mengetahui ini lebih luas daripada melihat. Sebab ada benda yang kita tak lihat tapi kita tahu. Dan itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tak semestinya kena lihat dengan mata. Afara'aitum ma tumnun maknanya kamu dah tahu dah. Bukankah kamu dah tahu apa yang kamu pancarkan? Air mani yang kamu pancarkan itu. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Allah Ta'ala berfirman. Dan istifham yang kedua, a'antum, pertanyaan yang kedua juga adalah pertanyaan takrir. Pertanyaan yang memang tidak ada jawapan tidak. Memang jawapannya ya. Adakah jawapannya memang Allah Ta'ala. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Jadi istifham ini ialah istifham takriri. Istifham maksudnya pertanyaan yang menunjukkan pengiktirafan. Maknanya apa? Maknanya memang tidak ada lain yang menciptakannya melainkan engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu Syekh Tantawi kata mereka memang memang mereka tidak dapat lari daripada mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan air mani mereka. Yalah, apabila kita ni kan, bila kita bersama dengan isteri dan sebagainya, apa yang kita buat? Bukan kita yang ciptakan. Yalah, dia keluar daripada badan kita, tapi yang bagaimana proses di dalam tu, siapakah yang mengawalnya? Siapa yang menciptakannya? Allah Ta'ala. Kita hanya buat apa yang kita rasa nak buat, tetapi yang menciptakan perkara tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu dipanggil istifham ni ialah istifham takriri. Tidak ada jalan lain selain mereka mengiyakan bahawasanya yang menciptakannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian setiap daripada kamu dan kami tidak lemah. Kami telah menentukan kematian setiap di antara kamu dan tidaklah kami lemah. Tidaklah kami ini lemah. Jadi masbuqin dalam ayat ini maksudnya adalah ajizin, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Masbuqin maksudnya adalah ajizin, lemah. Jadi Allah kata kami tak lemah. Tak lemah apa nanti akan disebutkan dalam ayat yang seterusnya. Dan ayat ini juga ada beberapa tafsiran sebenarnya. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, maksud ayat ini ialah hanya kami sahaja yang mentakdirkan, yang menentukan kematian kamu, ajal kamu, umur kamu yang berbeza-beza. Ada orang di antara kamu yang mati ketika kecil, ada di antara kamu yang mati ketika tua.
ya, wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami sekali-kali tidak lemah. Maknanya kami langsung tidak lemah dalam melakukan perkara tersebut. Maknanya kami berkuasa, kami mampu, mempunyai kuasa yang mutlak untuk menentukan ajal-ajal kamu dan sebagainya. Itu satu tafsiran. Ada lagi satu tafsiran, ya, yang mengatakan bahawa maksud apa tadi? Nahnu qaddarna bainakumul maut. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Maksudnya ialah kamilah yang telah menentukan, telah menuliskan, maksudnya menentukan ke atas kamu kematian. Kamilah yang telah menentukan kematian ke atas kamu. Dan kami telah mentakdirkan, kami telah menentukan ke atas semua makhluk, maka semua makhluk akan merasai kematian. Wama nahnu bimasbuqin. Wama nahnu bimasbuqin maksudnya adalah kami tidak sekali-kali lemah untuk membinasakan mereka atau membinasakan kamu. Jadi itu tafsirannya, ya. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Wa ma nahnu bimasbuqin ini salah satu tafsirannya ialah dia berkait dengan selepasnya. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak lemah untuk apa? Ala an nubaddila amsalakum, tidak lemah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang semisal kamu. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan untuk kami menciptakan kamu dalam rupa yang, dalam keadaan yang kamu tidak ketahui. Maknanya kami tidak lemah. Kami, kata Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala bukannya lemah. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menciptakan kamu, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ta'ala berkuasa untuk mematikan kamu, dan Allah Ta'ala juga berkuasa untuk menukarkan kamu, membangkitkan semula kamu dalam rupa yang kamu tidak ketahui. Bangkit semula pada masa akan datang dalam rupa yang kamu ketahui. Dan dia ada beberapa tafsiran yang lain. Nanti insya-Allah kita akan terangkan dalam kuliah yang akan datang dengan lebih terperinci. Di sini ada juga dinyatakan tafsir daripada Az-Zamakhsyari rahimahullah taala dalam tafsir Al-Kasyaf, ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut, kata pengarang Al-Kasyaf, maksudnya kami telah mentakdirkan, menentukan, dan kami telah membahagi-bahagikan rezeki, mengikut cara mengikut perbezaan. Maksudnya ada orang yang dapat rezeki banyak, ada orang yang dapat rezeki sikit, seperti mana yang kami kehendaki. Dan telah berbeza umur-umur kamu, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sederhana. Itu antara maksud nahnu qaddarna bainakumul maut. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita terangkan ayat ini dengan lebih jelas lagi insya-Allah. Jadi apa yang telah kita bincangkan tadi, itu semua adalah berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari akhirat. Mudah-mudahan dapat menambahkan keyakinan kita terhadap apa yang berlaku pada hari akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mendustakan hari akhirat, ya, dengan iman kita kepada Allah Ta'ala, kepada hari akhirat, kepada apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terlepas daripada azab yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Waqi'ah tadi. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah. Sekiranya ada salah silap, mohon teguran daripada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.